Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita sambung lagi pembelajaran sains tingkatan 4 KSSM bersama saya Cikgu Taufik Ibrahim. Hari ini kita akan belajar bab 3, masih bab 3, teknik mengukur parameter kesihatan badan. Subtopik 3.2, kadar denyutan nadi. So dalam subtopik 3.2 kadar denyutan nadi, kita ada dua standard pembelajaran. Yang pertama mengenal pasti titik nadi pada badan, dan yang kedua menjalankan eksperimen bagi menentukan kadar denyutan nadi manusia. Saya share sahaja keputusan eksperimen yang saya buat di rumah saya. Alright. Seterusnya kita akan pergi kepada titik nadi pada badan. Sebelum itu kita share dahulu apa itu nadi. Okey, apabila jantung berdegup, darah akan dipam ke seluruh badan. Kita dah belajar benda ni dalam tingkatan 3. Okey, selepas itu darah tersebut akan pergi ke dinding-dinding saluran darah kita. So dinding saluran darah akan mengecut dan mengendur semasa darah mengalir melaluinya. So dinding dan saluran darah ni berada seluruh badan kita. So, ada kawasan-kawasan yang tertentu di mana arteri terletak sangat dekat dengan permukaan kulit. Jadi apabila arteri itu terletak dekat dengan permukaan kulit, itulah namanya titik nadi. Okey, titik nadi ni merupakan kawasan yang mana arterinya terletak dekat dengan permukaan kulit. Jadi denyutan yang disebabkan oleh degupan jantung itu kita akan dapat rasai apabila kita sentuh kawasan-kawasan tersebut. Okey, so tengok gambar rajah di atas ni. So bila jantung berdegup, dia akan menyebabkan darah tu mengalir dalam arteri. So arteri tu akan mewujudkan lebih kurang macam denyutan. So kita dapat rasalah denyutan. So kita panggil sebagai nadi. Okey, so di mana titik nadi ini? Alright, sebelum tu kita pergi dahulu kepada kadar denyutan nadi. Okay, kadar denyutan nadi kita boleh ukur dengan cara meletakkan dua jari pada titik nadi. So dalam gambar rajah ni kita letak di pergelangan tangan. So banyak lagi kita akan bincang lepas ni. So kita kira denyutan nadi kita selama 1 minit ataupun 60 saat. So kadar denyutan nadi akan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang kita akan bincang selepas ini. Okay, melalui eksperimen yang kita akan buat nanti. Okay, titik nadi pada badan, katakan badan manusia ni, so ada jantung dan ada saluran darah iaitu arteri. So di mana yang pertamanya ialah di temporal, okey, di atas tepi dahi kita. Yang kedua ialah di karotid, biasanya di leher kita. Selepas itu di brachial, okey, di lipatan antara lengan kita. Selepas itu di ulna, di lengan kita. Radial, pergelangan tangan, ini biasa kita cek nadi masa awak buat segak, okey, kita cek di radial. Selepas itu di femoral, okey, femoral ni ialah di peha kita. Selepas itu di polytial ataupun kawasan pelipat di belakang lutut kita. Selepas itu di tibial, di macam dekat tumit kita, di atas sikit tumit kita. Okey, pergelangan kaki, bukan tumit, pergelangan kaki. Okey, selepas itu dorsalis pedis di tapak ataupun di atas kaki kita. So ini ialah titik nadi pada badan. Apabila kita sentuh kepada kawasan ini, kita akan dapat rasa denyutan nadi yang disebabkan oleh degupan jantung. Alright. Seterusnya kita pergi kepada menjalankan eksperimen bagi menentukan kadar denyutan nadi manusia. Okay, refer buku teks, dia buat 3 eksperimen, iaitu menggunakan jantina yang berbeza, iaitu lelaki dan perempuan. Kita tak ambil lah transgender ke apa ke, sebab kita ada dua sahaja jantina, okey, lelaki dan perempuan. Yang kedua ialah faktor umur. Kita tengok daripada faktor umur kanak-kanak, dewasa dan tua. Yang ketiga ialah faktor aktiviti fizikal, sama ada dalam keadaan rehat, dalam keadaan kita berjalan ataupun dalam keadaan kita berlari. Nak tengok kadar denyutan nadi kita ni tinggi ataupun rendah. Okey, kita pergi satu persatu. Yang pertama sekali ialah kita pergi kepada faktor jantina. Sumber balik ubah yang dimanipulasi jantina lah, sama ada lelaki dan perempuan. Selepas itu yang bergerak balas, kita akan ukur kadar denyutan nadi. Selepas itu yang dimalarkan, kita mesti tetapkan tempoh masa, umur, jenis aktiviti fizikal. Okey, tak boleh ubah benda ni. Okey, so keputusan yang saya dapat ialah jantina lelaki, kadar denyutan nadi okey ialah 59.6, sama manakala perempuan ialah 62.4. Dekat jadual ni, keputusan ni menunjukkan bahawa perempuan lebih tinggi berbanding lelaki kadar denyutan nadinya. Okey, sebab apa? Perempuan mempunyai kadar denyutan nadi lebih tinggi kerana saiz jantung perempuan itu lebih
kecil. So bila lebih kecil dia akan berdegup lebih banyak. So kadar denyutan nadi tu akan meningkat. Okey, yang kedua ialah daripada faktor umur. So pembalik ubahnya yang dimanipulasi ialah umur lah. Okey, bergerak balas kadar denyutan nadi yang dimalahkan tempoh masa jantina dan jenis aktiviti fizikal. So kita tengok kepada saya buat umur 5 hingga 10 itu anak saya. Okey, 16 hingga 18, 30 hingga 40 dan 50 hingga 70. So tengok dekat sini, semakin kita tua, semakin meningkat umur, semakin rendah kadar denyutan nadi kita. Okey, so kadar denyutan nadi kanak-kanak tinggi kerana kadar metabolisme kanak-kanak tinggi. Okey, dan kadar denyutan nadi akan semakin berkurang apabila umur semakin meningkat. Kerana apa? Mungkin disebabkan oleh penuaan. So kita punya tisu kardiovaskular ni semakin lama semakin kendur. Okey, jadi boleh dikatakan sebagai jantung ni mengalami penuaan. Dah tua, so ingatlah mati. Okey, alright. Seterusnya yang ketiga ialah jenis aktiviti fizikal. Pembalik ubah yang dimanipulasi jenis aktiviti fizikal kita buat dalam keadaan rehat, dalam keadaan berjalan dan dalam keadaan kita berlari. Yang bergerak balas kadar denyutan nadi yang dimalahkan tempoh masa jantina dan umur. So keputusannya bila dalam keadaan rehat 60.3, berjalan 78.9, berlari 115.3. Jadi aktiviti fizikal yang cergas, contohnya berlari ni, meningkatkan kadar denyutan nadi kita. Kerana apa? Kerana apabila kita melakukan aktiviti fizikal, otot kita memerlukan lebih oksigen. Bila otot kita memerlukan lebih oksigen, jantung akan mengepam atau berdegup dengan lebih cepat untuk mengangkut bekalan oksigen yang mencukupi untuk seluruh badan kita. Sebab itulah apabila kita lepas berlari, kita akan berdebar-debar, berdegup-degup. Kita punya nadi pun akan meningkat. Okey, sebab kita nak bagi cukup oksigen dalam badan kita. Alright, seterusnya. So kita dah buat eksperimen yang menentukan kadar denyutan nadi faktor jantina, umur, aktiviti fizikal. So kita dapat tahu bahawa jantina, yang mana perempuan ni mempunyai kadar denyutan nadi yang lebih tinggi. Kalau daripada umur kanak-kanak lebih tinggi. Kalau aktiviti fizikal yang cergas akan meningkatkan kadar denyutan nadi kita. So ada lagi faktor lain yang mempengaruhi kadar denyutan nadi kita sebenarnya. Okey, yang jantina ni kita dah belajar tadi, yang perempuan, umur kanak-kanak dan aktiviti fizikal yang cergas. Okey, kalau orang rehat kurang sikit kadar denyutan nadi kita. So faktor-faktor yang lain ialah yang pertama sekali tahap kecergasan. Contohnya atlet. Atlet mempunyai kadar denyutan nadi yang lebih rendah. Kerana apa? Kerana mereka ini mempunyai otot jantung yang lebih kuat. Okey, sebab itulah atlet-atlet kita ni sebelum mereka bertanding dalam mana-mana pertandingan, mereka melakukan warming up, senaman, aktiviti fizikal yang lasak. Okey, tak macam kita. Okey, yang seterusnya ialah emosi. Okey, apabila perasaan resah, dia akan meningkatkan kadar denyutan nadi kita. Contohnya, kalau kita bawa kereta, tiba-tiba nampak roadblock, walaupun kita tak bersalah, kita berdebar. Okey, katakan kita ternampak awet kita waktu dulu-dulu ke, okey, kita akan berdebar-debar, resah. Okey, itu melibatkan emosi kita sebenarnya. Alright, yang seterusnya ialah pengambilan ubat-ubatan. Okey, boleh menaikkan atau menurunkan kadar denyutan nadi kita. Contohnya ubat darah tinggi boleh merendahkan kadar denyutan nadi. Okey, seterusnya ialah penyakit. Kalau seseorang itu mengalami penyakit jantung atau tiroid, dia boleh merendahkan kadar denyutan nadi seseorang. Okey, seterusnya ialah suhu badan dan suhu persekitaran. Apabila suhu persekitaran tinggi, dia akan meningkatkan kadar denyutan nadi kita. Dan yang terakhir ialah apabila kita selepas makan, kadar denyutan nadi kita akan meningkat. Kerana apa? Kerana proses penghadaman sedang berlaku dalam badan kita. Okey, jadi itu sahaja. Okey, sebelum kita berakhir, ada satu lagi slide. Julat kadar denyutan nadi dan tahap kesihatan manusia. Kita kena tengok juga julat kadar denyutan nadi dan tahap kesihatan kita. Okey, so julat ini saya boleh bahagikan kepada beberapa bahagian. Yang pertama sekali, kalau kurang daripada 40 bermakna kita ni tidak sihat. So kita boleh buat cek sendiri, pemeriksaan kendiri. Kita cek sendiri kadar denyutan nadi kita. Okey, kalau kurang daripada 40 kita tak sihat. Kalau kita antara 40 hingga 60 macam saya, okey, dikira atlet. Okey, selepas itu kalau 60 hingga 100 dikira normal. Okey, selepas itu kalau lebih daripada 100 sangat bahaya, kena jumpalah doktor dengan segera. Sebab terlampau laju boleh menyebabkan jantung kita ni kena serangan jantung dan sebagainya. Okey, boleh cuba jawab soalan yang saya sediakan di bawah ini dengan cara awak tekan saja link di description video di bawah ini. Dan jangan lupa untuk tekan subscribe. Terima kasih kepada yang telah subscribe. Terima kasih banyak-banyak. Dan jangan lupa untuk like page Facebook saya, Cikgu Taufik Ibrahim. Okey, seterusnya kita akan belajar lagi bab 3, tetapi subtopik yang seterusnya
seterusnya iaitu 3.3 tekanan darah. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat sejahtera, terima kasih.